Kisah Haman dalam Quran adakah menciplak Bible? Haman, Quran ceritakan Haman sebagai menteri ataupun orang kanan kepada siapa? Orang kanan kepada Firaun di era siapa? Di era Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pernah satu ketika Firaun menyindir, "Ya Haman, bina bangunan tinggi supaya boleh aku menaiki bangunan supaya sampai di atas aku nak menjenguk melihat Tuhan Musa." Menyindir Nabi Musa yang berdakwah kepadanya, menyindir. "Buat bangunan tinggi ya Haman, aku nak naik." Haman, Allah sebut nama Haman jelas dalam Quran. Menteri, orang kanan, Firaun, era Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba ada orang Kristian mengatakan nama Haman ini Muhammad ciplak, tiru daripada Bible. Tapi Muhammad tiru cuma tersilap. Ketika dia menciplak, he made a mistake. Ketika menciplak, meniru, dia tersilap. Sebab Haman dalam Bible, Haman Babylon. Haman bukan berkaitan Mesir. Tokoh Haman dalam Bible tidak berkait dengan Mesir, berkait dengan Babylon. Tidak berkait dengan Firaun. Sebab Haman dalam Bible berkaitan seorang yang hidup lebih kurang 1100 tahun selepas Nabi Allah Musa. Jarak masanya berbeza sangat, tapi nama sama. Jadi orang Kristian sebahagian mengatakan Muhammad tiru Bible, nama Haman tu dia ambil dari Bible, cuma dia tersilap. Sepatutnya dia cerita bab Babylon, tapi tersilap. Dia cerita, dia letak ayat dalam penceritaan Nabi Musa. Masa berlalu, akhirnya datang seorang tokoh, Dr. Maurice Bucaille. Dia pengkaji Bible. Tak berminat dengan Islam pada asalnya, tapi ketika dia mengkaji Bible dan berminat mengkaji Bible di penjuru Firaun yang mati lemas. Dia pakar bedah, pakar sains bedah, ini boleh dikaji untuk membenarkan Bible. Sampai di Saudi Arabia, Syekh di Saudi Arabia mengatakan kisah Firaun dalam Bible berhenti dengan Firaun mati lemas. Tapi kisah Quran tak berhenti di situ. Dia bersambung dalam surah Yunus dengan mengatakan Firaun yang mati lemas, jasadnya akan ditemui kemudian. Itu tak ada dalam Bible. Dia terkejut. Mana ayatnya? Terus dia kaji. Ini orang otak kritikal, saintis, memang seronok nak mengkaji. Kaji punya kaji, kesannya dia perlu Islam. Dia perlu Islam, dia tulis buku. The Bible, the Quran and Science. Terkenal puluhan tahun. Buku itu terkenal puluhan tahun. The Bible, the Quran and Science. Siapa yang nak baca buku perbandingan tentang Quran, Bible, kait dengan sains, ini antara buku yang bagus. Pernah diterbit oleh Thinkers Library di Malaysia. Iaitu The Bible, the Quran and Science. Dia kaji Bible mendalam, kemudian kaji pula Quran mendalam. Dr. Maurice Bucaille. Dia antara orang yang mengkaji bab Haman ini. Akhirnya dia kata Haman ini betul-betul selepas kita kaji ilmu Egyptologi, cerita Mesir kuno, kita jumpa pakar kanan, betul-betul Haman di era Musa memang ada. Dan Maurice Bucaille berkata, aku telah bawa Quran, tapi aku tak beritahu pada pakar Mesir kuno itu ini Quran. Cuma aku beritahu kat dia bahawa ni ada kitab abad ke-7 sebut nama Haman, orang kanan Moses. Tapi buku itu abad ke-7 Masihi. Pakar Egyptologi itu kata mustahil. Abad ke-7 orang tak tahu tulisan Mesir kuno. Dah temui tapi tak boleh terjemuh. Sebab tulisan Mesir kuno dia bukan tulis huruf, dia guna gambar. Dia panggil hieroglyphs. Hieroglyphs ini tulisan yang complicated. Dia kena mendalam cara-cara nak tafsir baru boleh. Abad 7 tak ada pakar. Sekarang baru kita tahu. Ada orang kanan Moses nama Haman. Abad 7 dia kata mustahil. Dan kata Maurice Bucaille, kemudian aku beritahu kat dia kitab yang saya maksudkan yang dalamnya ada cerita Haman, datang cerita pada abad ke-7 ialah Al-Quran. Terdiam hamba Allah tu menampakkan Quran, kalam Allah. Orang tak boleh tahu Haman ada di era Nabi Musa abad ke-7 ketika wahyu sedang turunkan. Siapa pun tak tahu ada Haman di bumi Mesir era Nabi Allah Musa. Quran mukjizat luar biasa. InsyaAllah.